sejahtera. Nama saya Hao Han Ching dengan nombor matriks AN 200211 dari jurusan Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Awam Alam Sekitar BNA. Dan saya seorang ahli pendidikan alam sekitar. Dan selaku seorang ahli pendidikan alam sekitar, hari ini saya ingin menerangkan tentang pencemaran udara. Pencemaran udara ini dia adalah merujuk kepada satu keadaan yang melibatkan pembebasan bahan pencemar ke udara yang memudaratkan kesihatan manusia dan planet ini secara keseluruhan. Selepas itu, saya ingin menjelaskan tentang indeks pencemaran udara iaitu IPU terlebih dahulu. IPU ini dia melibatkan pengukuran kuantiti zarah halus berbahaya dan merupakan satu kaedah umum dan termudah untuk menghuraikan status kualiti udara. Dan ini akan membolehkan masyarakat untuk mengetahui tahap teruknya jerebu. Dan tahap kualiti udara di dalam tabel ini, dia telah mewakili julat nilai IPU masing-masing. Dan nilai IPU yang melebihi 100 akan memudaratkan kesihatan manusia. Kemudian, saya ingin meneruskan topik ini dengan menjelaskan punca pencemaran udara iaitu pelepasan asap kenderaan bermotor, pembakaran terbuka dan juga asap yang disebabkan pembangunan dan perindustrian. Kenderaan bermotor ini dia menjadi punca pencemaran udara adalah disebabkan masyarakat moden amat bergantung kepada kenderaan bermotor seperti motor, kereta, kapal terbang, lori dan sebagainya. Dan setiap kenderaan bermotor ini dia memerlukan tenaga yang banyak untuk bergerak dan penghasilan tenaga ini adalah melalui proses pembakaran bahan api fosil. Dan akibatnya gas karbon monoksida, nitrous oksida, hidrokarbon dan habuk-habuk ini dihasilkan dan mencemarkan udara. Selain itu, pembangunan dan perindustrian ini juga merupakan punca pencemaran udara kerana sektor ini akan melepaskan gas seperti sulfur dioksida, hidrokarbon dan karbon dioksida. Hal ini bertambah serius dan teruk disebabkan pembangunan ekonomi dunia sekarang telah bergantung kepada sektor ini seperti industri-industri yang menghasilkan barang untuk diekspor ataupun perniagaan domestik. Dan selain itu, habuk-habuk yang dilepaskan oleh perindustrian dan pembangunan ini juga mampu mengakibatkan kesesakan nafas kepada manusia. Kesan pencemaran udara yang kedua ialah gas rumah hijau. Gas rumah hijau ini merujuk kepada karbon dioksida, karbon monoksida dan hidrokarbon. Gas ini akan dilepaskan semasa pencemaran udara yang disebabkan kenderaan bermotor ataupun perindustrian. Dan gas ini dia juga menjadi salah satu punca utama kepada pemanasan global. Hal ini kerana apabila gas ini terperangkap di dalam lapisan ozon, ini akan menyebabkan suhu dunia ini menaik. Kemudian, mari kita berpindah kepada kesan pencemaran udara. Kesan pencemaran udara yang pertama ialah pemanasan global. Pemanasan global ini adalah disebabkan pencemaran udara yang menghasilkan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida ini dia telah terperangkap di dalam lapisan ozon ini dan menyebabkan suhu dunia ini menaik dan iaitu mencetuskan pemanasan global. Pemanasan global ini telah menyebabkan pencairan geyser di seluruh dunia dan telah mencetus penaikan paras air laut. Punca utama yang terakhir bagi pencemaran udara ialah pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka ini dia sering berlaku di kawasan tapak pelupusan sampah, sisa bekerja di kawasan perindustrian, tapak pertanian dan pembakaran hutan simpanan. Pembakaran terbuka ini berlaku disebabkan untuk mengurangkan kos pengurusan sampah ataupun untuk mengurangkan kos pekerja untuk menebang pokok. Tetapi, habuk dan asap yang dihasilkan ditiup angin dan berterbangan untuk jarak jauh. Dan ini menyumbang kepada pencemaran udara dan akan memudaratkan kesihatan manusia dengan menyebabkan penyakit seperti kanser kulit ataupun kanser paru. Kesan pencemaran udara yang terakhir ialah hujan asid. Hujan asid ini dia berlaku disebabkan oleh penggabungan gas sulfur dioksida dan nitrogen dioksida dengan air hujan. Dan seterusnya dia akan membentuk menjadi asid sulfurik dan asid nitrik. Asid-asid ini dia akan terkumpul di dalam awan dan bergerak ke tempat-tempat lain. Tetapi, asid-asid ini akan turun bersama dengan hujan dan akan menimpa kepada semua hidupan di dunia ini. Kesannya, ia akan membunuh tumbuh-tumbuhan dan hidupan di dunia ini. Kesimpulannya, semua pihak haruslah bekerjasama untuk mengurangkan pencemaran udara dengan menjalankan langkah pencegahan seperti perkongsian kereta dan pihak media kena meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kesan pencemaran udara dan pihak kerajaan haruslah menguat kuasa undang-undang dan akta yang sedia ada.